Alhamdulillah, Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Tabaraka wa salama tasliman kasiran amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. My dear tuan-tuan dan bapa-bapa sekalian dan ibu-ibu sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita, siapa yang setiap hari tak ada fikir tentang Tuhan dia, bila bangun tidur, dia fikir dia nak mandi, siap-siap baju, pakaian. Kalau hari ini hari kerja, dia akan bergegas pakaian kerja dan pergi. Dia tak ingat Allah. Bila mandu kereta, dia tak ingat Allah. Dia sampai tempat kerja, dia tak ingat Allah. Dia bekerja langsung tak ingat Allah. Sampailah petang, dan dia akan balik dan tak ingat Allah. Kemudian dia mungkin dengar sikit ceramah kat masjid, itu dia dengar tu cerita kita kena ini, kita kena itu. Itulah yang mereka, dan orang yang petang ni dia pergi masjid ni sembahyang, ini orang ada ingat sikit lah orang. Yang tak pergi, yang tak ada sembahyang Isya di masjid, tak sembahyang Maghrib di masjid, masih bekerja lagi, tak ingat Allah langsung. Tuan bayangkan kita tak ingat Allah sehari sekali pun tak. Kita tak ingat dia sekali pun. Sekali kita terjatuh, Allah, itu dah dipaksa. Zap jatuh, Allahu Akbar. Allah kata, kau ni dah tak ingat aku langsung, aku bagi kau jatuh, baru kau teringat aku. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, kita kena berpagi-pagi ingat Allah. Sepatutnya lah. Bukan dah lewat malam tak ingat Allah, tidur tak ingat Allah, apa pun tak ingat Allah. Dan kita ingat kita sangat disukai oleh Allah. Allah sayang kita. Jadi tentu kita yang tak ingat Allah, Allah tak suka kita.
Sebab itu orang selalu kata, ingatlah Allah. Ingatlah Allah. Jadi dia dah buat satu amalan pula, iaitu join satu tarikat yang mana mereka akan ada tasbih setiap hari. Mereka kata ini ada lebih baik daripada sebelumnya. Sebelumnya tak ada zikir. Sekarang ni mereka zikir petang, balik. Tapi mereka sebenarnya tak ingat Allah juga. Kat mulut je. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kenapa mereka tak ingat Allah? Because Allah tu tak ada dalam hati dia. Allah tu baru ada kat mulut dia. Satu orang yang ada Allah dalam hati dia, dia setiap waktu, setiap perkara dia tengok, dia akan ingat Allah. Itu yang dikendaki ingat Allah tu. Yang tak ingat Allah ni, dia berzikirlah ribu-ribu kali, dia tak ingat. Kat mulut ingat. Jadi manusia, orang Islam umumnya sudah salah faham tentang perintah mengingati Allah ni. Perintah mengingati Allah ni ialah dalam mulut dengan dalam hati. Kalau satu orang baca doa makan, Bismillah wa ala barakatillah, itu kat mulut. Dia ingat Allah bila dia ingat yang dia cakap tu pun dalam hati dia. Sangat-sangat manusia ni tidak mahu mengingati Allah. Sangat-sangat manusia ni tak mahu ingat Allah. Dia tak suka nak mengingati Allah. Jadi bila mereka tak mengingati Allah dekat mulut, dengan hati, tentulah mereka tak taat Allah. Mereka tak mau taat Allah. Walaupun mereka ingat Allah, kata mereka lah. Tapi kenapa mereka tak mau buat kerja mengajak manusia kepada Allah? Kenapa mereka tak mau buat kerja mengajak manusia? Mengajak manusia supaya beriman kepada Allah. Tak ada nak. Dia tak nak. Dia nak berzikir saja. Maknanya mereka telah salah arti tentang maksud berzikir. Maksud berzikir ialah untuk ingat Allah dengan hati dan mulut. Bila ingat Allah dalam hati, dia akan datang kepada amal. Jadi orang ingat Allah dengan mulut ni, tidak dengan hati ni, dia ada macam rasa bagus sikit lah. Tapi itu bukan maksud sebenarnya. Maksud mengingati Allah ialah mentaati perintah Allah. Kalau mengingati Allah dekat mulut, dia tak sampai mengingati Allah yang membawa kepada taat. Orang yang mengingati Allah dengan hati, dia disebut nama Allah, gementar hati dia. Mereka gementar, air mata mereka keluar. Di mana Allah bagi tahu orang Kristian, orang yang memanggil diri mereka Kristian, mereka tu apabila dibaca ayat Allah kepada mereka,
mereka menggeletar dan air mata keluar. Dan mereka kata, ya Allah, inilah perkataan yang sama yang kau cakap kepada Isa. Kami sesungguhnya beriman kepada kamu. Tuan-tuan bapa sekalian, kita kena sering berusaha untuk menyati Allah dekat mulut dan hati. Dalam setiap langkah perbuatan kita ialah perbuatan yang bawa kita kepada taat kepada Allah. Setiap orang yang ingat Allah dengan hati dia, apabila dia disuruh buat kerja, mengajak manusia kepada Allah, dia pasti akan sedia. Mereka yang tak bersedia tu, mereka yang tak ingat Allah dalam hatinya. Mereka ingat menyati Allah dekat mulut itu lebih baik lagi daripada ajak orang kepada Allah. Satu orang yang mencintai Allah dalam hati, tentu dia suka mengajak orang kepada Allah. Dia jadi orang yang lebih dari mahu untuk buat kerja mengajak manusia kepada Allah. Jadi umum orang Islam tak suka mengajak manusia kepada Allah, because Allah tak ada dalam hati dia. So pura-pura saja. Allah sementara kalaulah dia adalah Tuhan kita yang kita sangat cintai, tentu kita suka membuat perkara yang dia sangat suka. Yang dia sangat suka ialah mengajak manusia supaya beriman kepada dia dan mentaati perintah dia. Tentu kerja yang paling dia suka kerja mengajak manusia yang tidak beriman supaya beriman, yang sudah beriman supaya taat perintah Allah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bukan mau berzikir saja. Kalau berzikir dengan mulut saja, itu tidak akan membawa kepada kesan mau mengajak manusia kepada Allah, mau mengajak manusia mentaati perintah Allah. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, Allah SWT sangat suka dengan amalan mengajak manusia kepada Allah. Sebab itulah Allah bagi tahu pada Nabi, katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku, mengajak manusia kepada Allah. Kenapa Allah beritahu itu jalanku? Jalanku ni mana inilah kerjaku. Setiap orang Islam, dia kena jadikan kerja mengajak manusia kepada Allah sebagai kerja nombor satu dia. Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku, mengajak manusia kepada Allah dengan basirah. Inilah jalanku dan jalan mereka yang ikut aku. Jadi yang tak mau buat kerja ni, tentulah tak boleh jadi orang baik macam Nabi. Nak jadi orang baik macam Nabi, kerja Nabi kena jadi kerja kita. Ini tak, kita tak mau buat tu, kita semayang aja. Allah beritahu, katakanlah Muhammad, inilah jalanku, mengajak manusia kepada Allah. Kita kata tak apa, itulah Nabi. Kita buat yang
Yang kedua, semayang. So, kalau kita buat semayang, kita tak buat kerja mengajak manusia kepada Allah, maka kita takkan boleh jadi orang baik macam Nabi. Nabi itu orang yang Allah beri nikmat. Berilah kami petunjuk jalan yang lurus. Maksudnya jalan yang kamu beri nikmat, mereka yang diberi nikmat, iaitu jalan Muhammad SAW. Setiap orang Islam kalau tak buat kerja dakwah ni, tak buat kerja mengajak manusia kepada Allah ni dengan basirah, dia takkan berada di jalan yang lurus. Dia takkan berada di jalan orang yang diberi nikmat. Jadi kalau tidak jadi orang yang berada di jalan yang orang diberi nikmat, tentulah jadi orang yang dimurkai atau orang yang sesat. Jadi dari satu jalan yang lurus, jalan Nabi Muhammad SAW, jalan mereka yang diberi nikmat. Jalan yang tak lurus, jalan mereka yang dimurkai dan jalan mereka yang sesat. Jadi orang yang dimurkai oleh Allah tentulah tak boleh masuk syurga. Dan orang yang sesat, tak jumpa Allah, juga orang yang tak boleh jumpa Allah dan takkan boleh masuk syurga. Fatihah ni tak dapat dipaham sejak dulu lagi. Dah lama surah ni kan. Orang Islam semua hafal surah Fatihah ni, tapi tak faham mana dia. Jadi mereka menganggap jalan mereka yang diberi nikmat jalan syuhada, salihin, anbiya. Dan jalan mereka yang dimurkai jalan Yahudi. Dan jalan mereka yang sesat Nasrani. Itulah yang dia orang faham. Seluruh dunia Islam sejak dulu faham itu. Maknanya dia orang tak tahu. Jadi Fatihah pun tak faham. Berapa ratus bilion orang Islam sejak Nabi meninggal. Sejak zaman Nabi, berapa bilion mereka tak boleh faham Fatihah ni. Ini menunjukkan tak ada siapa yang iman mereka kuat, yang mana Allah bagi mereka faham. Allah tak bagi faham saja sebab ramai kamu, tak. Bila kamu tak ada iman yang kuat, Allah tak bagi faham. Kamu kalau nak iman kuat, kamu kena buat kerja selepas kamu mengucap. Bukan hanya baca Quran. Kamu kena buat kerja, mengajak manusia kepada Allah. Kamu kena ikut jalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tak ada nak ikut. Walaupun juta-juta orang Islam semayang, tapi tak baca Fatihah, tapi tak sampai tahap iman yang tinggi. Allah tak faham. Sampailah ke hari ini bila saya mula cakap yang betul. Dah berapa lama kerosakan itu telah dibuat.
setengahnya mungkin tak nak terima, tak boleh. Jadi mereka telah merasai apa yang difaham selama ni betul. Jadi mereka pun jalan yang lurus ni, jalan mana pun boleh. Syuhada, anbiya, salihin, ya, siapa saja. Agak-agak ikutlah. Boleh ikut. Bukan seorang je ikut, semua orang. Ada. Ini menunjukkan mereka tu tak faham. Orang yang lurus, jalan lurus, bukan banyak orang. Seorang je. Kalau banyak orang, dah tak tahu mana satu yang lurus. Mana satu yang kau nak kata banyak orang. Tapi mereka menganggap ini tafsir mereka bagus dan diguna pakai oleh orang Islam sejak dulu, beribu-ribu tahun. Diguna pakai sebagai betul. Saya bayangkan mereka tak faham tafsir itu salah. Satu benda yang sangat penting, surah yang sangat penting yang dibaca di setiap waktu sembahyang, mereka tak faham. Apakah natijah dia bila ini tak faham? Bukan natijahnya kecil, natijahnya besar. Iaitu kita takkan dapat faham bahawa orang yang diberi nikmat itu ialah Muhammad SAW dan kekasih-kasihnya, kasih-kasih Allah. That's why yang kena ikut yang orang yang benar ikut Muhammad SAW, maknanya ikut sunnah Muhammad SAW. Ikut sunnah maknanya ikut Quran lah. Tapi kerana faham ni tak ada, mereka tak kisah ikut sunnah ke tidak. Boleh ikut salihin, syuhada. Akhirnya apa saja boleh ikut. Jadilah caca marba semua. Mereka tak tahu yang mana betul-betul kena ikut. Orang macam Sufyan memang tak suka agama, memang baguslah dia apa-apa saja. Makin rendah makin aku suka lah. Dia bukan penting, dia tak penting bagi dia nak ikut yang betul. Dia pun tak faham. Jadi umum orang Islam tak faham banyakkannya. Ikut aja. So, umum orang Islam tak percaya bahawa ikut sunnah Nabi SAW tu. Itu maknanya ikut jalan mereka yang diberi nikmat. Bila kita kata ikut sunnah, maknanya kita ikut Quran. Baru bersamaan dengan apa Nabi cakap, kamu takkan sesat selagi kamu ikut Quran dan sunnahku. Siapa dia orang yang diberi nikmat tu? Tentulah dia, bukan sebarang orang. Jadi bila sembahyang tarawih zaman Umar, yang boleh ikut sunnah Umar. Salihin. Tuan-tuan bapa sekalian, kepahaman agama ni bila tak datang pada kita, kita akan sesat. Dan kepahaman agama ni takkan datang bila iman kita lemah. Tak sampai tahap yang mana kita diberi kepahaman Al-Quran.
Jadi di dalam Quran itu sendiri diberitahu bahawa kita setelah mengucap ni, kita kena buat kerja menunaikan hak mengucap. Yang ini tak ada. Tak dapat dipaham dalam Quran. Orang Islam tak disuruh selepas mengucap menunaikan hak mengucap, tak ada. Selepas mengucap, dah. Tak payah buat apa lagi. Kemudian kena semayang. Kemudian puasa. Semayang. Inilah yang dibuat sejak ratusan tahun, ribu tahun. Islam sebenarnya belum berada di jalan yang benar. Islam masih diamalkan dalam bentuk yang salah. Tak ada siapa yang patut disalahkan kerana kita tak tahu yang benar ni, melainkan kita sendiri. Sebab tidak ada di antara kita ni yang betul-betul nak tahu yang benar. Jadi kerana tak tahu yang benar, maka mereka pun ikut aja lah. Makin senang, mudah, itu je lah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melihat ni, kan, betapa kita telah sesat, menyimpang dari jalan yang benar selama ni. Dan Allah sangat gembira. Akhirnya ada satu orang, Allah tahu dah, yang aku akan bagi faham pada masa dipaham Quran ni. Nabi bilang, kamu sampaikan. Sampaikan. Akan tiba satu masa akan ada orang yang Allah bagi faham. So, kita mesti tak boleh jadi orang yang minat untuk beramal agama saja. Tapi kita mesti minat menjadi kekasih Allah. Allah akan jadikan kita kekasihnya bila kita mempunyai Islam yang betul. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, kalau Allah kehendaki, Allah akan buat ini berlaku. Semua orang Islam selepas ni akan buat kerja jauhlah, rumah ke rumah, pintu ke pintu. Mereka akan ajak setiap orang, bukan lelaki dan perempuan juga, di tempatan mereka, di negara mereka, seluruh dunia yang selama ini memang tak ada, tak pernah hidup. Bayangkan kalau ini dibuat, semua umat Islam buat kerja dakwah, buat kerja yang benar ini, tentu dunia akan berubah. Amal orang Islam akan jadi betul. Allah akan di umat Islam kepahaman yang tinggi. Mereka akan mempunyai kepahaman yang betul, dan kedudukan mereka di sisi Allah akan jadi kedudukan yang sangat tinggi. Okey.